Kembali kita sudah dalam rancangan Rampai Pagi dan ini adalah merupakan satu segmen yang sememangnya ditunggu setiap hari Minggu sahaja. Biasanya 2 kali hari dalam Minggu sebulan. Sekali dalam sebulan. Sekali dalam sebulan. Jadi hari Minggu yang terawal kita ni mengadakan Bual Bicara, segmen Bicara Undang-Undang bersama dengan tetamu yang kali ini kita jemput ke studio. Sudah berada di studio dan juga ada kesempatan untuk kita ni bersua muka, bukan sahaja melalui Zoom, secara melalui virtual. Sekarang dapat kita ni, kita bersama dengan tetamu narasumber kita ni iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Afendi Junaidi ataupun Rafiq Afendi. Beliau merupakan peguam syar'i dan juga mediator bertauliah bagi perbicaraan kita ni pada hari ini. Hak hadanah. Seteru atau setuju. Siapatah yang punya hak? Apa ni sebenarnya Tuan? Mungkin saja dapat diberikan penjelasan apa sebenarnya hadanah ni sebenarnya. Okey. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita dapat bertemu dan di awal tahun baru ini selamat masing-masing kita meningkatkan komited kita dan meningkatkan karismatik kita dalam kerjaya kita insya-Allah dan semoga maju ke hadapan. Baik, saya sebelum saya memulakan dan ini adalah edisi yang ketiga saya rasa alhamdulillah dimulakan pada tahun ini dan 2 minggu sebelum ini. Dalam aspek ini saya nak ingin berkongsi sebagai saya selaku pemain industri peguam syar'i di Mahkamah Syariah. Saya melihat bahawa isu ini adalah satu perkara yang bukan boleh dipandang enteng. Ya, bagaimana kata kalau kita melihat terlebih dahulu saya nak katakan di sini bahawa saya atas pengalaman 17 tahun sebagai peguam syar'i di Brunei Darussalam dan sebagai mediator, saya melihat isu ini semakin memerlukan perhatian. Sebab saya nak mulakan juga bagaimana kalau kita melihat titah ke bawah duli kita Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 2002 yang melihat institusi kekeluargaan Islam ini adalah satu entiti ataupun satu aset platform untuk mencipta anak-anak yang begitu komited dan anak-anak yang berjaya berpotensi untuk pembangunan negara dan bangsa. Maka dalam 2 minggu lepas juga Fakrul dan juga Puan Hani, saya selaku peguam syar'i dan juga peserta, saya ada mengikuti satu bengkel pasca perkahwinan. Itu selepas perkahwinan saya melihat atas kapasiti saya sebagai peserta dan menimba ilmu, saya lihat di sini bahawa sebanyak 2016 hingga 2020 telah ada satu kedudukan sebanyak 989 aduan dibuat di BKNK daripada tahun 2016 ke 2020 989 yang asasnya adalah disebabkan tiada persefahaman di kalangan pasangan. Jadi dalam keadaan ini saya melihat bahawa bagaimana kita nak membantu mengungkayahkan hasrat kebahadulian ini dan bagaimana kami sebagai pemain industri Mahkamah Syariah ini, peguam syar'i melihat bahawa co-parenting itu adalah sangat penting. Jadi selanjutnya saya ingin berkongsi kepada anda semua yang berada di hadapan saya ini dengan kepada tajuk kita pada pagi ini iaitu hak hadanah dalam slide kita yang kedua yang merujuk kepada sama ada kita ni nak terutama kes-kes yang dibawa di Mahkamah Syariah ini, pihak yang bertikai, ibu dan bapa kepada anak tersebut, bergelut untuk mendapatkan hak penjagaan anak. Sebabnya, kalau kita lihat slide saya yang ketiga, slide saya yang ketiga di sini saya juga ada sediakan kepada kita untuk perhatian kita semua. Sebenarnya, dalam perkahwinan, sebelah lagi ini slide yang kedua, slide yang ketiga, ini. Sebenarnya dalam isu perkahwinan yang masih berlangsung, isu hak penjagaan anak ini bukanlah satu perkara yang asing dan ianya sebenarnya tidak timbul. Maksudnya masing-masing mempunyai peranan dan obligasi dalam menjalankan tanggungjawab. Masalahnya Fakrul ialah apabila benda ni dipertikaikan di Mahkamah Syariah. Sesuatu yang indah pada mulanya, tiljannah katanya. Tiljannah sekarang. Akhirnya risau. Hanya risau dan bergelut ibu dan bapa ni tadi dalam nak mendapatkan hak penjagaan dan di sinilah timbulnya detik-detik
yang semuanya menjadi kusam kemarahan dan sebagainya, cemas dan sebagainya. Yang akhirnya anak ini yang menjadi mangsa. Jadi hadanah ini saya lihat dari segi bahasanya, saya dah sediakan dalam slide kita yang kelima adalah dari segi bahasanya berkaitan dengan kedudukan anak daripada perkataan al-hidnu, penjagaan yang anak tu dah memang kita letak di pangkuan rusuk, pangkuan bagi penjaga. Dalam konteks undang-undang dan juga hukum syarak lebih menjurus kepada penjagaan anak-anak yang belum memayis, yang belum lagi tahu membezakan antara yang baik dan yang buruk. Mana satu belum yang akil balik, yang belum mencapai umur memayis, iaitu sekitar dalam 7 tahun. Jadi di situlah kadang-kadang polemik yang berlaku, di situlah perebutan bagaimana siapa yang punya kuasa untuk mentadbir anak ini tadi, dan ianya selalu dipolemikkan, dimomokkan oleh pasangan-pasangan. Sebenarnya apabila telah berlaku perceraian ni tadi, masing-masing nak menjaga anak ni, mengambil hak penjagaan anak sebab takut tidak dapat berjumpa dengan anak, takut kehilangan anak. Sebab itulah hadanah ini menjadi satu isu Puan Hani bagaimana kedudukan hadanah ini ianya menjadi satu platform untuk pihak-pihak yang cuba untuk mendapatkan hak ni tadi berjuang bersungguh-sungguh. Dalam pengalaman Tuan sendiri, apabila melihat kejadian ini berlaku, adanya kecemasan atau adanya seteru di antara pasangan dan sebagainya, adakah mereka mengikut saranan yang disarankan oleh pihak Tuan ataupun apa sebenarnya situasi itu? Okey. Hakikatnya, realitinya apa sebenarnya? Okey, macam saya katakan tadi, apabila pihak-pihak dalam ketakutan akan hilang anak di depan mata yang sebelum ini dijaga, ditanai, disayang dengan diberi kasih sayang dan sebagainya, tiba-tiba ditakuti. Sebab maklumlah jiwa dah berkecai, dah berlaku perceraian. Sebelum ini berkasih sayang dan kini menjadi musuh. Jadi ini sebenarnya hakikat apabila tiada co-parenting ini, anak sebagai mangsa. Betul. Anak sebagai mangsa. Jadi di sini dalam konteks mahkamah syariah, kalau kita lihat di sini contohnya pada slide yang ditunjuk pada sekarang ini antara kemelut yang berlaku. Okey. Kita tengok bagaimana isu perebutan hak penjagaan anak ini tadi. Kemudian apakah isu limitasi, apa yang dimaksudkan dengan anak mumayis, setelah berlaku mumayis bagaimana, kemudian adakah anak ini boleh membuat pilihan dan sebagainya. Kemudian isu limitasi hak penjagaan. Apa yang dipertimbangkan oleh mahkamah dalam melantik seseorang atau individu atau agensi sebagai penjaga. Dan bagaimana jika telah ada Fakrul, perintah mahkamah, bagaimana ianya menjadi mendatangkan kesan atau konsekuensi untuk dipatuhi. Kalau gagal untuk mematuhi perintah tersebut, maka akan berlakunya isu penghinaan mahkamah, isu hilang hak kelayakan dan sebagainya. Itu secara mukadimahnya yang saya rasa dalam masa terdekat ni itu sebagai mukadimah berkaitan dengan hak penjagaan ini untuk memelihara anak yang belum memayis. Jadi itulah ada antara isunya kenapa kita ni harus mengetahui sedikit mengenai dengan isu hak hadanah ini seperti apa yang Tuan katakan tadi. Dari tahun 2016 ke 2020 rupa-rupanya di negara Brunei Darussalam sebanyak 900 lebih. Yang aduan telah dibuat, belum lagi yang sama ada aduan sama ada belum lagi yang dia mengadu. Yang dia mengadu. Belum lagi yang berlaku bercerai ataupun bagaimana. Itu yang jadi masalahnya. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang lebih common daripada yang kita ni sangkakan, dan itulah kenapa kita ni mengadakan segmen Bual Bicara kita ni pada hari ini. Dan mungkin kita ni dapat ni lebih tahu dengan lebih lanjut tadi mengenai dengan pertimbangan mahkamah jika berlaku perebutan hak penjagaan anak ini. Macam mana pertimbangannya? Dan mungkin boleh juga Tuan kongsikan apa ni tanda arasnya. Bagaimana kita ni akan tahu jika melibatkan isu hak penjagaan anak ini? Okey. Sebelum saya menjawab soalan, dalam 1 minit ni saya nak lihat kepada slide yang ke-10. Slide yang ke-10 ini adalah beberapa perkara yang ada dimasukkan di dalam akta, iaitu bab 88 misal kata ibu dikatakan hak pihak yang kompeten untuk mendapatkan hak penjagaan anak bagi yang belum mumayis. Kemudian 89 jelas menyebutkan dari segi kelayakan penjaga. Ini yang akan saya jawab selepas ni. Dan hilang hak kelayakan 90. Bab 91 tentang kedudukan sudah mumayis, adakah boleh membuat pilihan dan sebagainya. Kemudian bab 93 kuasa mahkamah juga boleh melantik agensi atau badan-badan tertentu untuk menjaga anak tersebut. Dan juga 94 berkaitan dengan kuasa hak penjaga dari segi peruntukan, melawat dan sebagainya. Baik, menjawab persoalan Tuan Fakrul tadi,
saya ingin menyentuh tentang pemakaian bab 93/2 kebajikan anak. Kebajikan anak. Dalam isu polemik berlaku pergelutan ibu dan bapa kepada anak ini tadi, maka sudah tentu kita melihat anak ini adalah sebagai mangsa. Jadi dalam konteks undang-undang, apabila dua isu ini berlaku, maka dalam undang-undang mengatakan hak kebajikan atau kemaslahatan anak ini adalah lebih mengatasi kepentingan ibu dan bapa. Jadi jangan silap tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mengatakan bahawa mungkin ibu atau bapa yang menjaga, tetapi jangan kita lupa berdasarkan kepada rujukan undang-undang saya katakan tadi, mahkamah juga demi kepentingan dan kebajikan anak tersebut boleh melantik mana-mana individu atau agensi tertentu. Untuk menjaga anak berkenaan. Jadi saya terpikat dengan kata-kata bahasa Tuan Fakrul di awal pagi tadi, basar awak. Basar awak. Kalau kita basar awak. Apabila kita memperjuangkan kes di mahkamah, kita jangan sesekali dalam target kita nak menang sahaja. So kita kena tahu apa hak kita dan apa hak anak tersebut. Tetapi yang dijaga di sini sebenarnya ialah bukan hak petani. Yang dijaga ialah hak anak kita ni. Kalau sekiranya mahkamah tersebut mengatakan bahawa si ibu atau si bapa dua-dua indah layak untuk menjaga anak tersebut, itu akan terjadi. Dan juga mengenai tentang co-parenting. Macam mana tentang jika mereka mempunyai dua pola perasaan yang berbeza, ada yang seteru, ada yang sivil, ataupun ada yang mampu untuk berkata-kata dan sebagainya. Kebanyakan daripada mereka yang bercerai ni, maafkan saya kepada penonton kami yang kami hormati sekalian, nyata orang akan melihat namanya di telefon ke tadi pun kita sudi lagi. Macam mana untuk berko-parenting? Apakah macam mana ni? Macam apa daripada tuan sendiri? Apa pengalaman-pengalaman tuan untuk supaya membuatkan daripada yang berkelahi ini supaya at least berada di jalan tengah, at least civil, at least rela untuk berteks, berkomunikasi demi kepentingan anak. Okey, bagus soalan tersebut ya. Pengalaman saya 17 tahun ini melihat ada isu perebutan anak di dalam mahkamah dan juga di luar mahkamah, Dan kita juga pernah menyaksikan memang perebutan itu seperti kita melihat sinetron. Betul, mana lagi sampai yang sinetron kehidupan sebenar. Itu yang banyak berlaku. Kemudian saya juga melihat kedudukan kes yang mereka ni bergelut dan membuat permohonan demi permohonan asalkan mendapat hak penjagaan itu. Dalam menjawab soalan Tuan Fakrul ni tadi, saya merasakan bahawa tidak ada jalan lain. Kalau melihat kes ini yang telah dibawa ke mahkamah, maka ada dua option. Satu, kita nak memperbanyakkan, kita nak memastikan perjuangan tetap diteruskan, maka ianya akan mengakibatkan mahkamah perlu mengambil perhatian kepada jenis permohonan dan menilai dengan bukti-bukti yang dihadapkan, maka sudah tentu kesannya akan kes itu berpanjangan. Kadang-kadang ada sampai 5-6 tahun kes belum selesai daripada anak tu jadi anak tu siapa menjaga? Jadi remaja terus bahasa Brunei saya. Itu masalahnya. Dan yang kedua, jalan pintas iaitu kita panggil sebagai usaha suluh. Usaha suluh ni memang ada alhamdulillah di Mahkamah Syariah sendiri semakin berkembang. Dah ada pegawai ikhtisas yang telah menjalankan prosedur ini, iaitu satu konsep untuk menyelesaikan kes secara baik dan ianya tidak memerlukan kepada proses yang panjang. Dan apa-apa persetujuan yang telah dipersetujui ketika proses tersebut, siapa nak jaga, bagaimana proses penjagaan, tempoh masa dan sebagainya, dan ianya akan dicatat dan direkodkan dan akan dibawa ke mahkamah dan diendoskan. Tidak mustahil tuan-tuan dan puan-puan kes itu boleh selesai dalam sehari saja. Itu kalau pihak-pihak ada co-parenting bersetuju. Lupakan perselisihan faham sebab isu anak ni Fakrul, ia umpama menarik rambut dalam tepung. Kita tarik rambut tak putus, tepung tak berselerak. Itu yang betapa falsafah Islam ni, undang-undang ini memberikan sebenarnya komitmen dan partisipasi untuk dijalankan oleh ibu dan bapa demi kepentingan anak. Jangan lupa tu, bukan untuk kepentingan ibu bapa. Itu tadi pun telah mengetahui ni, rupa-rupanya jangka masa ni tertakluk kepada persetujuan. Betul. Atau indah mungkin dapat mengambil masa sehari, mungkin 10 tahun ni persetujuan antara dua pihak. Jadi mungkin dapat kita ni pelajari ni sedikit apa ni garis panduannya, apa yang melayakkan kita ni sebagai seorang penjaga. Okey. Baik, soalannya bagus ya. Okey, saya kalau boleh kita siapkan sekejap tentang slide yang ke-12.
slide yang slide ke-12. yang ke-12. Okey, slide ke-12 kita ini. lihat apa slide ke-12-nya. 1, 2, 3. Okey, ini dia. Okey. Slide ke-12 ni saya lihat di sana ada beberapa keadaan, iaitu step pertama dan kedua daripada bayi berumur 7 hingga ke 9 tahun bagi anak lelaki dan anak perempuan 9 ke 12 tahun. Okey, maafkan saya, 9 ke 11 tahun dari segi hak sebelum memais dan selepas dalam tempoh itu berumur demikian, anak ni tadi boleh membuat pilihan siapa yang dia nak ikut sebagai penjaga. Okey, di sana polemik yang berlaku ni kadang-kadang orang menuntut hak penjagaan anak ni sedangkan anak tu dah umur 21 tahun, Fakrul. Dah lebih 18 tahun. Okey. Berkempen. Kau pilih aku nak, kau pilih aku. Lepas ni kita ke mall, bapa belanja, mama belanja. Okey. Ada juga tu sebenarnya. Ada memang ada. Itu yang kita memang berhadapan dengan isu-isu seperti itu. Okey, jadi kita lihat sebenarnya di dalam konteks slide yang ke-13 berkaitan dengan soalan Puan Hani tadi, bab 89 slide yang ke-13 menjelaskan mengenai dengan kelayakan penjaga. Memang ada stated sudah dalam undang-undang mengatakan siapa sebagai penjaga. Bab 88 jelas mengatakan ibu adalah pihak penjaga yang diiktiraf sama ada semasa perkahwinan atau selepas perceraian, melainkan dibuktikan sebaliknya. Melainkan dibuktikan, maksudnya ia bukan satu kuasa yang total kepada ibu, tetapi melainkan dibuktikan sebaliknya, maka sudah tentu pihak-pihak ni tadi, terutama si suami lah contohnya, dia akan membawa apa-apa bukti tentang ketidaklayakan ibu sebagai penjaga. Jadi berbalik kepada soalan ini tadi, bab 89 pula menjelaskan di slide kita ada yang pertama tu dia mesti Islam. Penjaga ni mesti Islam, tidak layak orang yang bukan Islam menjaga orang Islam, anak yang Islam ni tadi. Yang kedua, mesti sempurna akal. Sempurna akal dalam keadaan dia tidak boleh ada justifikasi dari segi medical report yang menunjukkan bahawa dia ni gila dan sebagainya, menunjukkan dia tidak kompeten untuk menjaga anak tersebut. Maka perlu dialih kepada si bapa ataupun waris yang terdekat. Kemudian yang ketiga, tiada penyakit berpanjangan. Kalau dalam konteks ini, misal kata dia ada penyakit yang berbahaya ataupun menyebabkan penyakit itu menyebabkan dia hilang keupayaan untuk menjaga, sudah tentu ianya dinyatakan juga salah satu kriteria penting yang akan dinilai oleh mahkamah layak atau tidak menjaga anak tersebut. Okey, yang keempat, berumur dalam keadaan anak tersebut dia mempunyai kelayakan umur untuk menjaga anak yang masih damit. Jadi indahkan ia umur 9 tahun kan menjaga umur 8 tahun. Dia boleh. Dia masih at least dalam dari segi undang-undang 18 tahun ke atas. Dia entitled untuk menjaga anak tersebut. Macam itu. Okey, kemudian dia tinggal di tempat yang tiada mendatangkan mudarat kepada anak tersebut. Pernah berlaku satu kes di mana si ibu mendapat hak penjagaan tetapi tempat tinggal anak tersebut adalah di rumah sewa dan sebelah jiran ni ada yang bermasalah dengan kes jenayah dan sebagainya, kes dadah dan sebagainya. Sudah tentu ianya akan dinilai oleh mahkamah sama ada ibu ni tadi layak atau tidak mendapatkan hak penjagaan dan yang last sekali berkelakuan baik. Kelakuan baik sama ada penjaga ni tadi, ibu ni tadi atau bapa ni tadi dia ada masalah undang-undang ataupun bagaimana. Contoh dia kes jenayah sudah tentu dia tidak boleh mendapatkan hak penjagaan tersebut. Ataupun dengan maksud dia sepanjang tempoh penjagaan tu dia langsung ataupun tidak mendatangkan kemudaratan, pengabaian, pengecualian kepada anak tersebut, maka dia layak. Kalau dia ada isu-isu tersebut, maka sudah tentu ianya sudah pasti tidak akan diberikan hak penjagaan total kepada anak ni tadi. Dalam pengalaman tuan sendirilah yang menyebabkan prosedur ini menjadi susah untuk dilaksanakan. Apa sebenarnya? Apa antara faktor-faktornya? Salah satu daripadanya. Dalam 3 minit saja lagi dalam 3 minit. Okey, alhamdulillah. Okey. Kurang 3 minit. Kurang 3 minit. Okey, satunya yang saya lihat pengalaman saya, tiada co-parenting. Ibu dan bapa ni masing-masing nak memperjuangkan hak anak ni sebabnya kalau ikutkan falsafah kita ni dalam undang-undang Islam ni, isu yang melibatkan pergelutan anak ni sepatutnya tidak timbul. Sebabnya masing-masing obligasi, tanggungjawab dan ada undang-undang yang menentukan. Jadi apa masalahnya sebenarnya? Itu yang sebenarnya. Tapi pengalaman saya ialah apabila salah satu pihak yang ingin memperjuangkan hak penjagaan anak ini, dia nak dapat total. Penjagaan penuh. Jadi kononnya dia bebas. Jadi dia kata, okey, saya dah dapat anak, maka kau bekas suamiku, kau pergi berambus daripada contohnya. Lain lagi kawan-kawan yang bekas suami dengan bekas isteri ni, kau lagi ada haknya, kau lagi ada hak pihak ketiga. Betul. Pihak ketiga ni, apa masalahnya sebenarnya? Adakah ia mempengaruhi
agaknya. Itu salah satu sebab. Apabila contohnya yang berkaitan dengan hak penjagaan anak kandung ni tadi, ia apabila ianya menjadi sensitif apabila melibatkan kekeluargaan, ahli keluarga yang lain, ibu, bapa ataupun datuk kononnya sayang kepada cucu dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dia bukan anak tu pun, tapi dia memperjuangkan isu anak ini untuk nenek dia, untuk bapa dia. Jadi itu antara orang ketiga. Itu orang ketiga. Mana lagi kononnya boyfriend, girlfriend ni, teman wanita, teman lelaki yang contohnya nak menjaga anak tu, berlaku ni perceraian lagi, itu polemik yang berlaku. Itulah yang membatalkan prosedur, kata Ya, orang. saya, Sebenarnya kita ni sudah berada di penghujung wawancara di tahun baru, di mana-mana pun hari-harinya memang masa terlalu cemburu dengan yang situan ini. Sebenarnya kita lebih banyak ni yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tetapi insya-Allah mungkin dapat kita ni sambung secara di luar tirai ini sebenarnya, kerana kita ni akan mengikuti berita. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Effendi bin Junaidi alias Rafiq Effendi kerana sudi hadir. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan ini. Alhamdulillah. Akhirnya bersumuka. InsyaAllah kita akan berbicara tentang hal ini di dalam pertemuan kita seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itulah tadi hak khatonah seteru ataupun setuju. Siapatah yang punya hak? Jangan lupa bahawa semua ini berlaku ada sebab-sebabnya, dan yang dijaga hak ini bukan hak si isteri atau si suami, tetapi hak anak bis kita. Ya, kenapa ni? Kerana ini adalah berkaitan dengan cara mereka membesar, cara mereka hidup. Jadi mereka punya kepentingan itu haruslah kita ni jaga sebagai ibu bapa. Baiklah Auda, selepas ini kita ni akan mengikuti berita dan kita ni akan kembali selepas ini untuk mengikuti lagi satu segmen, iaitu segmen Artist of the Month. Jangan ke mana-mana, siapakah artisnya? Kembali setelah ini.